Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi, ahli yang kuasa masjid, Ibnu Abbas, para imam dan semua muslimin dan muslimat yang hadir di alam nyata dan di alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 11 hari bulan Jun 2022 bersamaan dengan 11 Zulqa'dah 1443, kita dapat bersama dengan para jemaah sekalian di Masjid Ibnu Abbas. Alhamdulillah, pada kali ini walaupun di musim haji, Tuan Haji Ahmad dapat bersama dengan kita. Kalau tidak, mungkin dia sudah tidak ada di sini pada saat begini. Alhamdulillah. Jadi seperti yang Tuan Pengerusi sebut tadi, tajuk yang kita akan bincangkan ini ialah kebesaran, bukti kebenaran dan kebesaran Al-Quran. Yang pertama, saya akan sebut dalam dua sudut. Sudut yang pertama, kita bincang mazahiru azamatil Quran, bukti keagungan dan kebesaran Al-Quran melalui Al-Quran. Quran membuktikan dia itu besar. Kemudian kita akan melihat pembuktian daripada non-Muslim, mana orang bukan Islam memperakui Quran itu betul. Mungkin setengah orang dia kata, buat apa? Dia kafir pun. Kita kata tak apa. Sebagaimana kata di ahli jarak, al-haqqu ma syahidat bihi al-a'da. Kebenaran tu makin kuat apabila musuh memberi perakuan. Biasa musuh ni dia tak akan bagi akuan, dia condemn ada, dia komen ada, tapi bila dia beri perakuan, dia menerima, kita mengatakan itu lebih kuat dia punya persaksian. Jadi itu di antara perbincangan kita dari sudut Quran dengan Quran. Kemudian kita pergi pula mencari bukti-bukti ataupun kajian-kajian yang dibuat oleh orang bukan Islam terhadap Al-Quran. Walaupun sebahagian mereka sebahagian mereka telah beriman, namun ramai lagi yang tidak beriman. Dia akui Quran itu betul, tapi dia tidak beriman. Kita kata al-hidayatu biyadillah. Kita sebagaimana yang disebut oleh para ulama Islam, hidayah tu ada dua kategori. Hidayah ada dua kategori. Dia panggil hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayah membuka lorong untuk orang mengetahui benarnya Al-Quran, mengetahui betulnya Al-Quran dan Islam itu kerja kita, kerja para ulama, kerja para pendakwah, kerja kita semua umat Islam menyatakan bahawa Quran itu benar. Namun yang memberi hidayah, dia panggil hidayatul taufiq, yang memberi taufik penerimaan orang kepada Al-Quran itu iaitulah Allah Azza wa Jalla yang membuka hati mereka. Baik para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, kita akan tengok dalam beberapa sudut bukti keagungan Al-Quran sendiri.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi anugerah kepada kita nikmat yang banyak. Tuan-tuan kena ingat, nikmat yang Allah Taala anugerahkan kita banyak, tetapi di antara nikmat yang besar iaitulah kedatangan Islam masuk ke dalam hati kita, dan kita menerima Al-Quran sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kita mencintai Al-Quran dengan kita mempelajarinya, memahaminya dan beramal dengannya. Maka kita kata setiap orang yang nak mulia, orang yang mencari kemuliaan, dia kena berdamping dengan Al-Quran. Allah SWT sebut kepada kita tentang Al-Quran, tentang ilmu dalam surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Ar-Rahman telah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Mana diturunkan Quran ini untuk kita hayati, kita pegangi, kita tadabbur dan kita beramal. Alhamdulillah, siri-siri tadabbur Quran, siri kempen dan memberi kesedaran kepada umat Islam supaya mendampingi Al-Quran, nampaknya telah begitu rancak di Malaysia ini, sehingga kan Malaysia ada kilang dipanggil Nashrul Quran. Nashrul Quran yang dikatakan dekat-dekat dengan kilang Quran Mujamak Malik Fahad di Madinah. Hebat dia. Cuma dari sudut orang yang memahami Quran, itu yang kita perlu usaha meningkatkan kesedaran masyarakat supaya memahami Al-Quran itu sendiri. Baik para jemaah sekalian, bila kita pergi kepada contoh, bagaimana Quran itu mendapat keagungan di sisi Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala namakan Quran dengan berbagai nama dan berbagai-bagai sifat Al-Quran. Berbagai nama dan berbagai sifat. Laqad sammallahu ta'ala Al-Quran. Allah Ta'ala namakan Al-Quran dan mensifatkan Al-Quran itu dengan berbagai sifat. Itu nak menunjukkan kepada kebesaran dan keagungannya. Seorang tokoh ulama yang masyhur nama dia Al-Fairuz Abadi, dia kata, "I'lam, ketahuilah, anna kasratal asma', banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya yang dinamakan itu." Al-Quran ada berbagai nama dan sifat. Allah paling banyak dia punya nama dan sifat. Yang kita ingat pun, yang kita duduk lagu pun 99 nama, Asmaul Husna. Sampai dah jadi satu program rasmi peringkat negara, Asmaul Husna boleh dilagukan dengan dalam majlis-majlis rasmi. Kita kata alhamdulillah, nikmat bagi orang Malaysia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai berbagai nama dan sifat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mekah juga ada banyak nama. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku yang saya usahakan, nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Ini bagi siapa yang nak pergi Mekah, tak pergi Mekah pun tak apa. Kalau nak pergi haji ke umrah, saya syorkan, bukan mari nak kempen buku kita, tapi kena kempen. Sebab maklumat yang kita tulis itu untuk kegunaan para jemaah yang pergi umrah dan juga pergi haji. Lebih-lebih lagi pergi haji lah. Umrah kita duduk sekejap, tapi haji lama, masih lagi 45 hari. Yang tabung haji biasa 45 hari. Apa dia nak buat selain daripada baca Quran, pergi umrah, berulang balik? Jadi inilah peluang untuk kita mendekati, mengenali Makkah Al-Mukarramah. Dan buku itu ada kembar dia. Saya anggap ini sebagai satu kembar siam. Nama dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Madinah juga mempunyai pelbagai nama. Jadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa nama dalam Al-Quran, sifat. Dia kata Hamim wal Kitabil Mubin. Allah Taala nama Al-Kitab. Al-Quran itu dinama dengan kitab. Sifat dia Mubin, yang menjelaskan. Quran, kitab yang menjelaskan. Al-Quran, kitab yang menjelaskan.
Cuma cuba para jemaah tengok tulisan dia, tulisan. Ayat ini surah Ad-Dukhan. Cari surah Ad-Dukhan. Kita nak cuba buka dalam Quran masing-masing itu. Bila kita nak kaji keagungan Quran, kita buka biar kita jumpa dia punya tulisan. Surah Ad-Dukhan. Cuba tengok dalam Quran kita tu. Hamim wal kitabil mubin. Tuan-tuan apa? Sepatutnya baca kalau tulisan biasa kitabun kena ada alif. Tapi alif tak ada, dibaca dengan ada alif. Kitab, zalikal kitab. Hamim wal kitab. Jadi kata di para ulama pengkaji Al-Quran, kalau ditulis dengan kitab tanpa alif, itu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Tapi kalau kitab amali, kitab tulisan ajal, tulisan kita ni, dia ada alif. Likulli ajalin kitab. Ada alif. Coba tengok ayat likulli ajalin kitab, dia ada alif. Itu perbezaan. Maka Allah SWT namakan dia kitab, sifat dia Al-Mubin. Sifat dia Al-Mubin. Maka nama-nama yang banyak, terdapat beberapa nama lagi. Sifat-sifat Al-Quran itu menunjukkan kepada keagungan dan kemuliaan dia. Kita hari ni pun bila kita sayang ke anak kita, sampai dua keping kad pengenalan pun ada. Yang panjang nama anak dia tu sampai berapa lapis punya nama anak. Bermula daripada Muhammad lah tu sekian-sekian, ataupun yang perempuan Siti, No, macam-macam dia punya tulisan. Akhir kali dia baca yang ujung sekali je. Nah, hak nama panjang-panjang tu hilang habis. Yang bacanya yang direngkaskan itu yang paling akhir sekali yang dipanggil. Maknanya bila ayah dia terlalu, ialah semua kita sayang anak, tapi tak perlulah panjang-panjang. Allah Ta'ala sebut nama Quran sifat dia kerana keagungan dan kemuliaan dia. Satu. Saya ringkas je, kita ambil poinnya sebab ada cerita yang pelik lepas pada ni insya-Allah. Yang kedua, at-tanwih bil Quran. Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran ni dalam beberapa pembukaan surah Quran. Tuan-tuan kena tanda, iaitulah sebanyak permulaan 34 surah dimulakan dengan sebutan Al-Kitab, Al-Quran. Contohnya surah yang kedua dalam Al-Quran, Alif Lam Mim. Zalikal kitab, zalikal kitab. Itulah kitab. Jadi kitab Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala namakan Al-Quran dengan kitab. Dan juga kalimah Quran. Kenapa? Tuan-tuan, hari ini kita bincang, orang panggil biar kita kenal Quran. Quran dengan makna yuqra, kitab yang dibaca. Quran dengan makna dibaca. Pada tu nama dia Iqra. Iqra. Semalam ada cerita nakal ya. Dia kata waktu saya ada orang interview saya waktu pesta buku. Dia kata, kenapa kita ni Allah Ta'ala turunkan Iqra, tapi kita duk baca Iqra waktu sekolah rendah, lepas tu tak ada dah Iqra. Kita kata betul sangatlah, moga buku Iqra tu untuk sekolah rendah ya. Dia kata ni jawapan lawyer macam ni. Mana kita kata semua kita ni peminat membaca. Alhamdulillah. Kalau orang kata setengah orang ni dia komen, dia kata masyarakat kita ni tak kuat membaca. Saya kata tak, kuat membaca. Baca apa? Baca apa paling kuat? WhatsApp. Atau paling kuat sekali tak? Kalau zaman dulu pak cik yang pergi minum teh, minum di kedai kopi, semua sok khabar atas meja dia baca belakang. Yang dia tak bacanya Qurannya. Itu yang tak baca. Bukan semua tu. Jangan marah tak. Macam kita, ustaz sebut benda sensitif. Benda sensitif kan ni, kita boleh baca semua kecuali Quran. WhatsApp boleh baca, Facebook boleh baca, apa benda boleh baca, Quran belum dibaca. Sebab apa? Sebab itulah kata di para pendakwah, dia kata, beri masa untuk Quran. Tulis kata-kata hikmah ni. Berilah masa untuk Quran, jangan tunggu masa ada baru nak baca Quran.
Sebab bila kata, oh nanti saya free saya baca, jawabnya tak free lah gitu. Tapi kalau kita peruntukkan masa, aku mesti baca Quran. Bila? Setiap kali lepas azan, kita solat qabliyah, kita baca Quran. Alhamdulillah, dapat 2 muka. Sebab kita ada tauqid kan. Setiap masjid yang dia ada tempoh untuk ni iqamat 10 minit, 15 minit. Ada masa. Selepas solat kita tambah lagi dua muka. Kita akan insya-Allah kita akan khatam Quran dalam masa sebulan sekali. Tapi kalau kata tunggu ada masa aku baca Quran, jawabnya tak terbacalah kita. Baik. Itu huraian. Alkitab, kalimah Quran dengan makna yuqra. Kitab yang dibaca. Baik. Kena kalimah kitab, kitabun. Kitab maknanya kitab yang akan ditulis dalam lembaran. Dalam lembaran. Alkitab iaitu di dalam lembaran, maknanya Allah SWT sebut Quran masa itu belum ditulis, belum dibukukan. Bila dibukukan zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tetapi itulah dia panggil mukjizat, telah disebut kitab. Kitab yang dibaca, kemudian barulah mari tulisannya, mari kemudian kita kata alhamdulillah. Allahu akbar, itu dipanggil kitab. Jadi kitab ini juga membezakan, kitab ini khas untuk Quran, membezakan dengan kitab-kitab yang lain. Wa anzalat Taurah wal Injil, disebut wa anzalat Taurah wal Injil. Tapi Allah Ta'ala sebut Quran anzalal kitab, Allah Ta'ala turunkan kitab. Alhamdulillah. Itu dia panggil yang kedua. Allah Ta'ala sebut tentang Al-Quran di permulaan surah sebanyak 34 surah. Di antara surah yang banyaknya dia panggil Hawamim Sab'ah, surah yang dimulakan dengan Hamim. Ada 7 surah. Nanti kita pergi pada kitab lain. Kemudian Quran ini, yang kitab ini yang dijaga, dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam suratul Hijri Allah Ta'ala sebut inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata aku turunkan Al-Quran, aku jaga Quran. Berbeza dengan Taurat, Injil, Allah Ta'ala tak beri jaminan untuk jaga. Sebab apa? Sebab kitab mereka berwaktu. Kitab mereka berwaktu. Taurah zaman Nabi Musa AS, selepas daripada dia, bila mari Isa, Allah Ta'ala turunkan Injil. Bila mari Quran, Taurah dengan Injil tidak lagi menjadi kitab induk yang mesti dipegangi. Bahkan Quran sifat dia muhaimin. Muhaimin maknanya Quran yang mengawas, yang mengawal kitab-kitab yang terdahulu. Maknanya kita ambil poin kitab dulu, tengok bertepatan dengan Quran sebut, dipakai. Kalau tidak, itu muharraf, maknanya yang telah dipesongkan oleh pendeta-pendeta Yahudi ataupun ruhban, pokok Nasara yang telah mesongkan dia. Jadi Quran tak ada siapa boleh kacau. Paling bijak penjajah, orang putih, orang kafir, mereka hanya boleh menjauhkan kita daripada Quran. Mereka tak mampu untuk nak menyekat Quran itu dipelajari. Jauh boleh. Masa itulah zaman penjajah dulu, dia tak marah orang baca Quran. Dia tak marah. Dia marah bila kita nak laksanakan undang-undang Quran, itu tidak boleh. Karena itu kita tengok satu demi satu Mahkamah Persekutuan membatalkan undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah di Malaysia ni. Bercanggah dengan perlembagaan, batal. Baru ni yang terbaru ni, kes apa baru ni? Banyak isu-isu. Maknanya nampak mereka boleh merendah-rendahkan undang-undang syariat, tapi mereka tak boleh nak memesongkan Quran. Kita kata itu jaminan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita. Al-Quran tak boleh dikacau, tak boleh dipesongkan, kerana Allah Ta'ala jamin. Baik. Allah juga sebut tentang hadisul anil Quran. Allah Ta'ala sebut di akhir surah. Tadi sebut di awal surah, zalikal kitab, zalika alif lam mim, zalikal kitab, hamim wal kitab. Itu di awal surah. Di akhir surah, tuan-tuan tanda, di akhir surah ada 23 surah Allah Ta'ala sebut Quran. Contohnya surah Qaf, nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar
Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Tengok, fadzakkir bil Qur'an. Itu surah Qaf ayat 45. Ini maknanya ada surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Tuan tanda. Allah Taala sebut Quran pada di akhir surah, 23 surah disebut tentang Al-Quran. Maka Al-Quran itu Allah SWT sebut sifat dia di awal surah dan di akhir surah, dan di tengah-tengahnya juga Allah Ta'ala sebut. Dalil yang keempat, keagungan Quran, Al-Qasam. Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran. Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran dalam 3 surah. Surah Yasin, wal Quranil Hakim. Ingat, sekali lepas pada ni baca Yasin, ingatlah. Yang kedua, Shad wal Qur'ani dzikri. 2. Yang ketiga, wal Qur'anil Majid, wal Qur'anil Majid. Yang di surah Qaf juga. Baik. Ayat yang pertama. Maka dipanggil sumpah, Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran dalam Al-Quran. Yang telah Allah Ta'ala sebut. Maka bila kata sumpah, bila Allah Ta'ala bersumpah, menunjukkan perkara itu besar. Dan sumpah ini salah satu daripada perkara yang kita tak boleh main-main. Kita tak boleh sumpah tak terpasal. Kita hanya boleh bersumpah dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Dia kata Nabi SAW, iza kana halifan falyahlif billah. Kalau kita nak bersumpah, kita kena bersumpah dengan nama Allah. Allah SWT dia boleh bersumpah dengan apa saja yang dia nak, kerana semua makhluk ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita pergi kepada yang kelima. Tanda keagungan Al-Quran yang kelima, tafaddulullah bi inzalil Quran. Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab. Maknanya yang turunkan kitab itu Al-Quran. Habis kenapa kita dengar Jibril turunkan? Quran itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Kerja Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, itu pun dengan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dengan arahan daripada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Ta'ala cabar. Lau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah kata apa? Andai kata Quran ini bukan daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan maklumat dan fakta yang cukup dahsyat. Sekarang ni Al-Quran turun dalam masa 22 tahun. 22 tahun tidak ada fakta yang bercanggah, tidak ada maklumat yang salah. Contoh kita akan beri dalam bab yang kedua nanti, persaksian daripada orang bukan Islam yang mengkaji Quran, insya-Allah. 23 tahun. Allah kata lau kana min indillah. Kalau Quran bukan mari daripada aku, kamu akan dapati maklumat yang salah, maklumat yang bercanggah. Kita tahu saya kata apa? Kita waktu jadi pegawai dulu, 2 tahun lepas dengan tahun ni kadang-kadang bercanggah. Tuan, baru ni tuan lulus. Ya ke? Saya ke tu? Kan tanda tangan palsu. Kita sendiri pun menafikan yang kita, sebab kita dah lupa. Kita sifat manusia ni nisyan. Nama dia pun insan. Dinamakan insan tu insan manusia sebab dia mudah lupa. Tak kira lah, saya tak kata Melayu mudah lupa, Arab lupa juga. Ngaji mak duk balas dengan Arab semalam ni. Dah banyak lupa kat dia pun. Itu dia panggil benda lupa. Mana Allah nak cabar? Kalau 23 tahun ni, kalau bukan daripada sumber mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu, sudah pasti percanggahan yang begitu banyak. Tapi Quran daripada surah Al-Fatihah sehingga surah yang ke-114 surah An-Nas, tidak ada maklumat yang bercanggah. Cuma kadang-kadang ada nampak macam zahir bercanggah. Sekali Allah Ta'ala sebut, kalau kamu ada 10 orang tak boleh lari, kena lawan kafir. Kemudian mari ayat lain, al-ana khaffafallahu ankum. Allah Ta'ala kata sekarang aku tahu lemah.
Aku tahu kamu lemah, kalau ada dua jangan lari. Itu tak bercanggah. Sebab itulah dalam ilmu Quran dia panggil nasikh mansukh. Yang awal berat akan diringankan dengan ayat yang berikutnya. Macam awal kita puasa. Di permulaan puasa kita hanya boleh berbuka puasa antara maghrib dengan isya. Itu pun kalau tak tidur. Kalau tertidur habis. Tak boleh nak makan. Lama Allah Ta'ala beberapa insiden yang berlaku pada sahabat, ada yang tertidur tak sempat makan, besoknya pengsan, macam-macam dia punya ujian. Allah Ta'ala turun ayat Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Itu dia panggil ayat yang kedua, membatalkan yang pertama. Bukan makna bercanggah. Itu Quran ni macam sekali gini, tidak sekali gini. Dia akan ada tartib nuzul. Dia akan ada waktu turunnya Al-Quran. Waktu turunnya Quran kita kena tengok yang awal dengan akhir. Sebab tu tuan-tuan dan para puan-puan, berbezanya konten isi kandungan Quran di antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran, setiap surah dia tulis Makkiyatun. Surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Hijrah, biasanya dalam tu banyak tasbitul aqidah, cerita umat terdahulu, bagaimana Musa berkelahi dengan Firaun, bagaimana Nabi Ibrahim dengan keluarga dia, bagaimana kisah-kisah umat dulu. Dia lebih kepada nak menguatkan akidah umat pada situ. Bila mari surah Madaniyah, barulah ada ayatul qital, ada ayat peperangan, ada ayat tentang munafik, ada ayat tentang hukum hakam, di mana ketika sudah turunnya surah Al-Madaniyah. Itu dari sudut isi kandungan Quran, maka kita boleh faham. Tidak ada yang bercanggah. Kalau bercanggah tu orang tu pening, bukannya Quran yang tak betul. Baik. Yang keenam, iqtiranu asma'illahi bitanzil Quran. Bila Allah Taala sebut turun Quran, tanzil Quran, dia akan sebut nama Allah Azza wa Jalla, dia akan sebut. Contohnya Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Quran itu turun daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitabun fussilah, itu. Wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baynihi wala min bayni yadihi wala min tanzilum min hakimin hamid. Tengok, maka kata itulah kata Syekh Al-Syanqiti rahimahullahu taala dalam kitab Adwaul Bayan, dalla istiqra, telah terselah melalui kajian analisa yang dibuat tentang Quran yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla bila sebut tentang turun, dia akan sebut nama dia. Itu dia panggil salah satu daripada tanda keagungan Al-Quran yang sangat mulia. Yang ketujuh, nuzuluhu fi afdalil azminah. Allah Ta'ala turun yang pertama Quran itu pada masa yang paling mulia, pada malam yang paling mulia. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Bilakah malam Lailatul Qadar? Pada bulan Ramadan. Apakah malam itu? Dia panggil malam Lailatul Qadar, Lailatun Mubarakah. Ada tiga malam kalau kita sebut tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Tanda surah Al-Furqan ayat 185. Quran diturun pada bulan Ramadan. Kemudian Allah kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia permulaannya pada malam yang diberkati. Ini surah Ad-Dukhan ayat 4. Kemudian dalam surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Adakah dia bercanggah? Sekali Ramadan, sekali kata malam mubarakah, sekali dia kata malam Lailatul Qadar. Ada dah. Sekali dia kata malam apa? Malam Lailatul Qadar. Jawabnya itu tidak bercanggah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pasang tiga-tiga. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, iaitu malam diberkati pada bulan Ramadan. Mana ada bercanggah? Tidak ada percanggahan. Maka itulah dipanggil Allah Ta'ala turunkan dia pada malam yang paling diberkati, iaitulah pada malam 1000 bulan kelebihannya. Dan sehingga saat ini pun Al-Quran itu sangat-sangat diambil berat, diambil perhatian bila? Pada bulan Ramadan. Kenapa? Sebab itulah bulan turun Al-Quran. Para ulama tadabbur mengatakan Ramadan syahrul Quran. Ramadan dianggap wi'aul Quran, sebagai bekas Quran Ramadan. Maka oleh kerana dia bekas, maka disitulah kita kena isi. Dan
turunnya Quran yang pertama bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditabalkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi rasul. Maka satu perkara yang rapat dengan Nabi bulan Ramadan. Sebab itu bulan ditabalkan ataupun dianugerahkan Nabi sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hari pertabalan kita pun kita sibuk dah. Hari kahwin pun duk makan kek. Tak cukup makan kek, suap ke bini lagi, masuk dalam Facebook, nak kata apa? Nak menyatakan betapa gembiranya kita pada saat itu. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara ciri-ciri ringkas yang Allah Ta'ala, yang kita boleh kutip, ambil daripada kelebihan Al-Quran yang Allah SWT sebut kepada kita. Alhamdulillah. Sekarang ni kita pergi kepada keagungan Al-Quran di dalam sudut amali, dalam sudut amal kita. Mana ada satu kitab yang kita boleh baca setiap hari tak jemu. Carilah novel yang paling hebat dalam dunia ni. Siapa dia penulis novel? Tak tahu kalau Malaysia ni siapa yang paling bijak sekali tulis novel? Siapa? Tak baca belakang ke tu ni. Tak ada yang cakap. Dia minat penulis ni, yang ni minat penulis, saya minat penulis lain, tak akan sama. Tetapi Al-Quranul Karim kita baca tak jemu. Cuma kita tak baca, itu yang. Tapi kalau baca tidak jemu. Alhamdulillah. Dan bila kita baca, kita lancar bacaan, kita naik pada tahap yang kedua, lebih memahami, maka kita akan mula terasa manisnya memahami Al-Quran. Sebab itulah para ulama Islam mengatakan bahawa Al-Quran itu diibarat seperti buah kurma. Kurma yang paling mahal yang kita beli di Mekah, di Madinah, nah, kurma ajwah. Berapa paling mahal? 120, 140 pun ada. Yang Madinah gift tu mahal, sebab dia masuk dalam kotak yang comel. Betul tak? Tuan beli kurma yang paling mahal sekali, balik simpan dalam beg, buka beg, bang apa? Bang apa? Kalau kita beli kurma ajwah paling mahal sekali, letak dalam beg, kita buka beg, bang apa? Tak bang apa-apa. Betul tak? Kalau letak buah durian jangan main, satu rumah bang. Al-Quran tak bang? Maaf, buah tamat tak berbang. Tetapi bila dikunyah, terasa kemanisannya. Kerana itu diibaratkan Quran seperti buah kurma. Kalau setakat beli, letak dalam almari, letaklah 10 tahun pun, dia tidak memberi kesan pada kita. Pencuri masuk, tak? Quran apa bangun, pom, atas kepala dia, mencuri haram. Berlaku tak berlaku? Tak berlaku. Bila kita buka Quran, kita mengaji Quran, kita tadabbur Quran, ketika itulah kita akan terasa manisnya ilmu tentang Al-Quran. Sebab ilmu Al-Quran, kenapa tidak manis? Sebab ini kalam Rabbina, Al-Quran itu kalam Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan maksud daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Uthman kata, kalau hati itu mencintai Allah, dia tidak akan jemu mendengar kalam Allah. Menarik kata-kata dia. Uthman kata apa? Kalau hati itu mencintai Allah, dia tak akan jemu kalam Allah. Kita ni tak usah kata apa, orang yang kita sayang, anak kita ke cucu kita ke mari, dia cerita yang sama pun kita dengar, sebab kita sayangnya dia. Jadi orang yang sayang kepada Islam, yang mencintai Allah, dia tidak akan jemu dengan kalam Allah, dia akan baca hari-hari. Sebab itulah Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang boleh hafal Quran. Orang hafal Quran ni tuan-tuan, dia bukan setakat hafal boleh sijil je. Itu nama dia Al-Habis, bukan Al-Hafiz. Yang ramai tempat kita hari ni, Al-Habis ke Al-Hafiz? Marah pula kawan-kawan ni tak? Sebab itulah setengah-setengah ustaz ni suka sangat tulis kat belakang nama dia Al-Hafiz. Kata aku nak tanya dia ni, 2-3 ayat ingat ke tak ingat? Kalau setakat Al-Habis, tak payah tulis lah. Orang-orang Arab mana ada tulis? Orang Arab tak tulis Al-Hafiz. Ada tulis? Tak jumpa pula. Melayu ni yang duduk suruh dengan Al-Hafiz. Tak apalah, moga dia hafal Quran, biar dia tulis lah. Tapi rasa tak perlu tulis lah. Sebab baik, kita jangan bincang hal orang, kita nak pergi kepada Quran. Maknanya Al-Quranul Karim, orang yang hafal Quran, dia kena ulang 2 juzuk satu hari.
ataupun 3 juzuk, barulah Quran tu lekat. Kalau tidak, memang dia akan hilang sebagaimana Nabi kita salah sebut. Baiklah para jemaah sekalian, bila kita pergi kepada amali, dari sudut amalan kita kena, yang pertama sekali, Quran tu dibaca melalui 3 dimensi. Ada Quran dibaca melalui 3 dimensi. Yang pertama, baca lisan, baca dengan lidah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu nama dia baca dengan lidah. Yang kedua, qiraah qalbiyah, baca dengan hati. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Bila kita belajar tafsir, kita tadabbur, memahami makna Al-Quran dan isi kandungannya, maka ketika itu dia akan masuk dalam hati kita ilmu yang boleh kita faham dan kita mengenali apa yang terkandung dalam Quran besar. Yang ketiga, dia panggil qiraah bil jawarih, bil amal, baca dengan amal. Ramai bila kita sebut tentang ulama salafus salih, mereka dengan Quran, dia kata apa? Dia baca, dia tadabbur pada waktu malam dengan tangisannya, dengan kajian dia, dan nata'ahad bil amali fil nahar. Besok kita akan tengok dari sudut amali, yang halalnya kita ambil, yang haramnya kita tinggal, perkara yang baik kita buat, perkara yang buruk kita jauhi. Itu dia kata peranan bacaan Al-Quran. Jadi kita sekarang ni, kata Hasan Basri, Allah Ta'ala turun Al-Quran untuk diamalkan. Ittakhazu qira'atahu amalan. Ramai di kalangan masyarakat hanya berpada dengan bacaan, itu je amal. Mau beramal dengan Quran, amal. Berapa? 1 juz 1 hari. Itu baca. Yang Quran sebut halal haram itu kita peduli ke tidak? Sambil-sambil sudah baca Quran, nak pergi mana tu? Nak pergi pinjam duit di tepus ceti haram. Mana ayat-ayat tentang riba duduk di mana? Di mana ayat tentang pengharaman rasuah? Dia kata saya cari rasuah tak jumpa dalam Quran. Adakah kalimah rasuah fil Quran? Tak ada. Ini penat juga. Baru ni seorang tokai judi. Tokai judi, dia beragama Islam. Bila kita sebut tentang haram judi, dia kata tak ada judi dalam Quran. Kata-kata patut dia boleh jadi tokai judi. Tak ada dalam Quran. Memanglah al-genting mana ada dalam Quran? Al-Totu 4 nombor ekor mana ada? Mana? Arba'atu zuyul tak ada. Mana ada? 4 ekor tak ada. Dalam Quran juga tidak ada rasuah. Yang adanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Mu jangan ambil harta, makan harta dengan batil dan kamu duduk bagi kepada penguasa-penguasa untuk meluluskan. Itu rasuah nama dia. Walaupun tidak disebut. Baik. Sekarang ni kita berpindah kepada syahadat daripada ghairil muslimin. Kita pergi khusum al-Quran syahidu bi'azamatihi, musuh Quran tapi mereka menyaksikan tentang kebenaran Quran. Seorang pengkaji filsuf Prancis, filsuf ni ahli falsafah Perancis, nama dia Alix Lawazun. Mungkin saya sebut ikut Arab berbeza dengan tuan-tuan yang sebut ikut Perancis. Perancis ni dia bunyi lain sikit, serah-serah gitu bunyi. Bahasa dia serah-serah. Dia Perancis dia menguasai sebahagian daripada Arab, seperti di Morocco, di Jazair. Orang dia cakap Arab bunyi Perancis. Selain Perancis, saya banyak kawan-kawan yang daripada negeri itu yang belajar sekali dulu kata cakap Arab bunyi Perancis. Dia kata kuatnya punya power Perancis menyerang mereka. Baik. Dia kata apa? Alix Lawazun ni. Dia kata khallafa Muhammad kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata dia kafir. Telah meninggalkan kepada dunia ini sebuah buku, huwa ayatul balaghah. Bahasa dia sangat mendalam. Sijil lil akhlak. Banyak etika akhlak yang dirakamkan. Sebuah kitab yang dimuliakan. Tidak ada kajian yang dibuat oleh ahli sains moden pada saat ini yang bercanggah dengan apa yang terkandung dengan Quran. Ini kata siapa? Alix Lawazun, Perancis. Maka bertepatan apa yang ada dalam Quran dengan kajian yang dibuat oleh ahli sains.
Suatu masa tahun 80-an, kerajaan Perancis telah minta dengan Mesir nak kaji mayat mendiang Firaun. Betul tu lah orang sebar dalam internet pasport Firaun. Ada pasport antarabangsa Firaun punya. Jangan main. Firaun ada pasport. Saya pergi 2 kali melawat Mesir, nak pergi ke muzium Firaun, tanya, Syekh mewujud? La. Kita nak panggil pelik-pelik kan, marah dia pula. Kata Firaun mewujud? Dia kata mabis. Rofid, roh Peransa, pergi ke Perancis. Firaun masih lagi berjalan sana sini. Tengok orang-orang yang zalim aku atas dunia ni, dia tak masuk dalam bumi. Ada lagi contoh-contoh lain, tapi kita ambil Firaun je lah, dan baca orang lain kan susah. Jadi kerajaan Perancis minta dengan kerajaan Mesir nak tengok mayat Firaun, nak kaji sebab-sebab kematian mendiang. Boleh panggil mendiang ke Firaun? Mendiang tak? Kalau arwah tak boleh. Arwah orang Melayu, orang Islam mendiang. Kena betul istilah tu. Sila istilahkan huru hara pula kita. Jadi kerajaan Mesir benar. Telah dibawa dengan kapal terbang, disambut dengan permaidani merah di Perancis. Dia panggil mauqif rasmi. Mauqif rasmi ni maknanya sambutan macam ketua negara, seolah-olah Firaun tu masih hidup lagi. Dia bawa pergi ke pusat kajian yang terhebat di Perancis. Ketua doktor pakar bedah, nama dia Maurice Bucaille. Ketua pakar dia ni nama Maurice Bucaille. Maurice pun belah lah, saya ringkas cerita dia panjang. Bila dia bedah mayat Firaun, happy dia. Dia kata, aku boleh sahkan bahawa Firaun mati dalam laut, sebab masih terdapat kesan-kesan garam dalam tubuh dia. Banggalah dia nya. Kalau kita kat orang panggil tak lalu makan ni, nak mendedahkan laporan kepada kerajaan Perancis, dia telah berjumpa dengan satu kajian bahawa Firaun ni mati dalam air, dalam laut. Dan dia pun kagum, kenapa mayat dia tak rosak walaupun sudah 1000 tahun. Katanya, mengikut dalam kajian yang dibuat itu, mayat Firaun baru jumpa tahun 1898. Mana baru 200 tahun lebih. Hilang berapa ribu tahun dah. Quran turun 1400 tahun dulu. Sudah dia belah, buat analisa siap-siap, dia pun bentang ke kawan-kawan dia lah. Tiba-tiba ada orang Islam dengar. Dia kata, Maurice, you jangan happy sangat. Dia kata, kenapa? Aku dengar orang Islam bercakap dulu lagi, sudah ada dalam Quran mereka 1400 tahun lebih telah menceritakan secara detail tentang kematian Firaun. Dia kagum lah ni, sebagai ketua pembedah, pengkaji, sangat kagum lah dia, nak tunjuk pada orang yang dia ni hebat. Ada orang canggah pula. Dia kata kacau. Dia pun ambil kanalisa dalam Taurah, tengok tak ada riwayat yang menyebut tentang adakah mayat Firaun tu pergi ke mana. Dia sebut Firaun telah mati dalam air, sebut, tetapi tidak disebut tentang kemana pergi mayat Firaun, tak sebut. Cari dalam Injil sama juga, tak sebut. Dia kata, tapi dalam Islam boleh sebut. Pelik ni, ajaib ni. Jadi bila dia selesai daripada kajian dia, hantar balik, selesailah mayat Firaun diawet semula dan dihantar balik. Tapi bila dia tersentuh dengan Quran, sebagai seorang profesor, sebagai pengkaji, dia tak boleh tidur, dia kaji lagi. Akhir sekali dia kata, dia nak pergi ke negara orang Islam, nak pergi tengok Quran. Alhamdulillah, bila dia jumpa Quran, tengok Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat. Di antara ayat yang disebut, tuan-tuan tengok, di antara ayat yang disebut,
dalam surah yang kita baca ni, ayat 92 dalam surah, dalam surah apa ni? Surah Yunus. Tuan tanda. Dalam surah Yunus, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Tengok. Hari ni kami selamatkan tubuhmu hai Firaun supaya menjadi tanda bagi orang yang datang kemudian. Maka ketika itu Quraisy mengisytiharkan dia masuk Islam karena dia telah terkesan dengan Al-Quran. Kita kata alhamdulillah. Baik, oleh kerana masuk waktu Isya, kita azan dulu, kemudian kita buat kesimpulan. Fadhal. Jadi alhamdulillah, cerita Quraisy tadi, dia telah pun setelah dia berjumpa dengan orang Islam dan orang Islam ni tunjuk Al-Quran, memang dia sangat dahsyat, terkesima kata orang, sangat terkejut dengan, maka dia kata ini tak mungkin seorang yang ummi, yang dikenali tidak membaca, tidak menulis, duduk di padang pasir di negeri Arab, boleh bercakap, boleh menceritakan secara detail tentang Firaun. Tapi mayat dia hilang, katanya tahun 1989. 1898. Sekitar itulah. Mana 1800 lebih baru jumpa balik mayat, tapi mayat itu tidak hancur. Kita kata bagaimana dia nak hancur? Bagaimana mayat itu nak rusak kalau Allah Taala sudah sebut dalam Quran, fal yaum nunajjika bi badanika. Hari ini aku selamatkan tubuh kamu Firaun litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda contoh kepada orang yang datang kemudian. Jangan cuba jadi Firaun. Firaun dah tak ada, tetapi kita kena ingat watak Firaun, watak Firaun masih lagi wujud sampai hari kiamat. Karena itu dalam dunia ini, dalam Quran Allah Ta'ala sebut dua watak yang diulang-ulang, di antaranya Firaun dan satu lagi geng dia, nama dia Qarun. Qarun adalah merupakan contoh, ikon kepada takabur, orang yang lupa daratan daripada orang yang susah, telah menjadi ahli koprak yang akhirnya terjebak dia dengan perangkap, dia masuk dalam tanah dengan sebab kesombongan. Tuan-tuan kena ingat, ini dari sudut ilmu tadabbur, Allah nyatakan kepada kita, Allah Ta'ala akan beri balasan mengikut apa yang dia buat. Firaun kenapa mati dalam air? Ini soalan. Kenapa Firaun mati dalam air? Sebab dia suka bangga dengan wahadhil anharu tajri min tahti. Dia kata sungai-sungai duk mengalir bawah istana aku. Jadi mu angkuh sangat dengan sungai, sombong sangat dengan air, kita bagi apa? Allah Ta'ala bagi dia mati dalam air. Ambil. Dan Qarun dia kata apa? Kekayaan aku ini min ilmin min indi. Karena kekayaan aku ini mari daripada ilmu aku. Dia sombong takabur, maka Allah Ta'ala selam dia dalam bumi. Jadi mana-mana orang yang bersifat dengan dua sifat ini adalah satu sifat yang cukup berbahaya. Sombong, takabur dan angkuh. Jangan menjadi, Allah kata liman khalfaka ayah, muni Firaun menjadi tanda bagi orang yang datang kemudian. Baik, kita ambil lagi seorang dua saksi-saksi daripada orang-orang kafir. Dia panggil dalam bahasa Arab kata Gladstone. Dengan rain, Gladstone dia panggil. Apa sebut kat orang putih apa? Gladstone. Mana pengkaji ni? Yang penting Gladstone lah dia tu. Daripada British, penjajah British. Dia telah bercakap di hadapan majlis Eropah. Dia kata apa? Madamal Quran biyadil muslimin. Selagi Quran ini ada di tangan orang Islam, kita tak mampu untuk menguasai mereka. Maka nak kuasai orang Islam, hilangkan Quran daripada mereka dan putuskan hubungan Quran dengan orang Islam. Mereka berjaya. Tidak sepenuhnya, tapi mereka berjaya. Tadi saya sebut di awal tadi dalam mukaddimah, mereka tak berjaya nak memesongkan Quran, tapi mereka berjaya memisahkan Quran daripada kehidupan kita. Jaya ke tidak?
Ya, asing kita ni. Quran lain, Quran lain, kita hidup lain. Timbullah satu fahaman dia panggil sekular. Fahaman sekular yang memisahkan Quran daripada kehidupan manusia. Mari zaman kita ni banyak lagi tambah benda-benda lain. Banyak lagi sekular, liberal, mengaku Islam tapi tak mahu tunduk pada perintah Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini juga satu sifat yang cukup berbahaya. Jadi British ni kata selagi ada Quran mereka tak akan kalah. Jadi sebab itulah dia pisahkan kita daripada Quran. Kita ini kuat, belajar Quran kuat, belajar taranum kuat sampai tengah malam belajar lagi, belajar musabaqah sampai merah, kata orang merah muka. Tetapi pernahkah kita berpeluh belajar nak memahami Al-Quran? Jadi alhamdulillah bagi anda satu fenomena yang baik apabila kita lihat hari ini banyak, terutama sekali yang terselah sangat waktu PKP baru ni kan, ada Quran hour, Quran time. Jadi orang pakat tunggu nak pergi masjid tak boleh, nak pergi pasar berjalan tak boleh, pakat duk tengok Quran. Kita pembuat live tentang ilmu Al-Quran, alhamdulillah mendapat sambutan yang begitu baik daripada masyarakat. Itu menunjukkan bahawa ruh mencintai Quran ada, tapi olahan sentuhan para asatizah mesti syarah tafsir Quran dengan ilmu Al-Quran. Yang kita bimbang hari ni, saya tengok jadual di masjid-masjid sampai 1 minggu 3 kali tafsir Quran. Bila kita dengar, tengok rakaman, tengok dia punya isi kandungan, rupa-rupanya tafsir Quran lah yang paling mudah untuk mereka bercakap. Baca 2-3 ayat, lepas tu dia pusing entah ke mana. Kata orang semua dia boleh ulas kecuali tafsir Quran yang tak boleh ulas, sebab tak sempat nak rujuk. Tanya kenapa ustaz macam ni cakap, dia kata maaf saya, ana hari di 5 tempat ceramah, tak sempat kita nak rujuk. Kita kata kalau tak sempat jangan bercakap. Dia kata dulu lain, dulu kita rujuk 1 kali kita boleh ceramah sebulan sebab tak ada rakaman. Dengan ada live ni mengganggu hidup kita. Takkan kita nak cakap benda sama. Semalam ustaz ni cakap di masjid ni benda ni dah, yang ni cakap ni pula, akhir kali orang tak ikut dah. Jadi supaya orang ikut, kita buat cerita yang pelik-pelik, walaupun cerita yang tidak ada asas dalam tafsirul Quran. Jangan main. Jadi kita hati-hatilah para jemaah sekalian, orang nak cakap dengan tafsir Quran, kita kena rujuk pada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Barulah, kalau tidak kita terperangkap dengan ajaran-ajaran sahaja duk menafsirkan Quran mengikut suka hati. Jangan. Ada lagi seorang mustasyrik orientalis Jerman, yang tadi Perancis, yang ni British. Seorang lagi kita ambil yang Jerman, Almani, nama dia Dr. Schumbas, Jerman. Dia kata rubbama ta'jabun, mungkin kamu akan pelik, seorang laki-laki daripada Eropah seperti aku ni mengkaji Al-Quran dan boleh mengiktiraf kehebatan Quran. Dia kata apa? Aku dapati dalam Al-Quran ni makna-makna yang pelik, yang hebat, undang-undang yang cukup mantap, dari sudut bahasa yang cukup indah. Aku tak pernah jumpa lagi dalam hidup aku ni dengan seperti perasaan yang aku jumpa pada sekarang ini. Dan orang yang bawa mari Muhammad, yang dikenali sebagai seorang yang ummi, yang tidak membaca, tidak menulis, duduk di lembah pasir, padang pasir yang tidaklah ada kemajuan, tapi dia boleh bawa atabiha Muhammadun, Muhammad telah bawa satu kitab, sudah pasti daripada Tuhannya yang sangat menakjubkan. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, satu lagi cerita yang saya rasa tak sempat dah kita nak cerita sebab sudah agak lewat, iaitulah cerita bagaimana seorang Kanada, nama dia Gary Miller. Tuan-tuan boleh tengok dalam Gary Miller ada buku dia, The Amazing Quran. Dia dapat grant daripada kerajaan Kanada supaya mencari peluru untuk nak tembak Islam. Cari di manakah fakta yang bercanggah. Dia pun cari tak jumpa. Akhir kali Gary Miller telah bertukar menjadi Abdul Ahad. Daripada seorang yang nak mengkaji kesalahan Quran, telah menjadi seorang yang mencintai Al-Quran. Kita kata itulah Al-Quran. Karena itu orang Arab Quraisy, dia marah sangat sahabat-sahabat Nabi baca Quran. Bila dengar Nabi baca Quran, wal ghaufi, pergi buat kacau, ganggu, bising supaya anak cucu kita tak dengar Quran. Kalau dia dengar,
masuk dalam telinga dia, bahaya. Ketua Quraisy Al-Walid mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, Muhammad, aku nak cakap kamu. Jangan cakap. Nabi kita beradab dia dengan orang. Kalau orang nak cakap, dia dengar. Sudah dia dengar, Nabi tanya, entahai, habis, saya pula aku nak cakap, mu kena dengar, jangan lari. Ni kadang-kadang kita dalam bab hujah, kita yang suruh orang dengar kita tak mau dengar yang orang. Maka Nabi kita baca ayat. Dia yang duduk macam ni, tersandar duduk. Lepas Nabi baca, dia balik pergi ke kelab dia di Darun Nadwah, sebelah pintu lepas pada makam Ibrahim tu. Dia panggil sebelah tu, dipanggil Darun Nadwah. Sekarang tu ada Babu Darun Nadwah, jumpa cari. Situ kelab dia, kelab Quraisy. Bila si Quraisy ni balik, geng-geng dia kata, kena sihir ke Muhammad dah. Tadi pergi nampak backing, balik nampak moyok. Dia kata, innaha la halawa. Dia puji Quran, dia kata, aku tak pernah dengar lagi bahasanya begini indah, cakapan yang begini cantik. Oh, dia kata, memang mu kena sihir ke Muhammad ni. Kita kena bawa mu jangan. Mu kata nak pergi tawar ke Muhammad, sekarang ni kamu pula yang terperangkap. Jadi itulah para jemaah sekalian, mudah-mudahan sedikit perbincangan kita tentang beberapa tanda keagungan Quran ni boleh dipanjangkan. Tuan-tuan boleh belilah buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis Islam, di antaranya Al-Quran dan Sains. Al-Quran dan Sains. Al-Quran, jadi tapi ingat, dulu kita kagum dengan seorang penulis daripada Turki, apa nama tu, mula-mula keluar kan. Tapi saya tak sebut nama lah. Tapi sekarang itulah terbukti orang tersebut ada masalah, jadi kita jangan baca buku dia. Tuan-tuan carilah buku-buku lain, pesta buku itu banyak, buku tentang kajian kepada Quran dengan Sains. Bagi apa yang kita tengok, analisa yang kita buat secara umum, anak-anak kita yang membesar di zaman ni perlu diberi kepahaman tafsir Quran dan dikaitkan dengan sains, supaya dia tidak terasa asing Quran dengan sains. Pengalaman saya duduk di Arab, buku sekolah silibus di Arab Saudi contohnya, buku sains dia penuh dengan ayat Quran. Kita sini bezalah, apa pula baca ayat Quran adalah sains ni. Ni apa kena-mena sains dengan Quran? Sebab tu kita tengok lepas-lepas maghrib dah, ayah duduk dengan kuliah depan, anak duduk buat kerja sekolah, buku sains, duduk ngaji dalam masjid Nabi, buku sains. Sebab sains dia tidak pisah, dia tidak ada sekular dalam bab pendidikan, dia campur Quran dengan sains. Maknanya diberi kepahaman pada anak. Maka sangat penting bagi zaman kita ini, jangan pisahkan anak-anak kita daripada Quran dan ilmu semasa, supaya mereka tidak rasa terasing. Bila ngaji Quran tak ada sains, bila ngaji Quran tak ada ilmu-ilmu yang moden. Kita nak kaitkan dengan semua Quran yang ada dalam Quran itu. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan rajin tengok dalam YouTube yang dikeluarkan oleh sahabat kita, setiap di akhir ayat yang saya tafsirkan, saya baca, kita akan cari 5 faedah. 5 faedah itulah dipanggil ilmu tadabbur Quran. Waktu PKP dulu saya buat 10 faedah, tapi sekarang ni orang sibuk nak pergi pejabat, kita tukar jadi 5 faedah. Dan insya-Allah sudah ada penerbit yang bersedia untuk mengumpul balik faedah-faedah fawaid ayat yang kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada muslimin dan muslimat. Kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita keikhlasan dan sangat mencintai Al-Quran dengan cara kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari sehingga kita boleh memahami dan beramal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.